Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Hadi dalam Hikayat Sains. Okey, untuk kali ini bagi subjek sains tahun 6, kita akan memasuki tajuk yang terakhir, iaitu berkenaan tentang mesin ringkas. Apa tu mesin ringkas? Okey, bagi sesiapa yang baru sahaja melawat saluran YouTube kami iaitu TV Pendidikan Seri KK, jangan lupa tekan like dan juga subscribe. Tanpa buang masa, kita tengok apa itu mesin ringkas. Michael sedang berehat selepas bekerja keras di ladang. Dia mahu menikmati sebotol ais soda yang sejuk, tetapi tidak boleh membuka botol dengan tangannya kerana penutupnya terlalu ketat. Apakah yang perlu dilakukannya? Tiba-tiba Michael teringat bahawa dia mempunyai pembuka botol, yang merupakan satu contoh aplikasi yang menggunakan mesin ringkas. Mesin ringkas adalah alat atau peranti yang membolehkan kita melaksanakan tugas seperti membuka botol dengan lebih mudah menggunakan sedikit daya. Terdapat pelbagai contoh mesin ringkas yang kita boleh lihat di ladang. Sebagai contoh, tuas. Tuas terdiri daripada sebatang rod kukuh yang bergerak pada satu titik tetap. Terdapat 3 bahagian dalam tuas. Titik tetap dipanggil fulcrum, objek yang digerakkan dipanggil beban, dan daya yang dikenakan dipanggil daya. Apabila kita menggunakan tuas untuk mengangkat objek yang berat, jika fulcrum berada jauh daripada daya atau berhampiran dengan beban, daya yang diperlukan untuk mengangkat objek tersebut adalah lebih kecil. Walau bagaimanapun, jika fulcrum adalah lebih dekat dengan daya atau lebih jauh daripada beban, daya yang diperlukan adalah lebih besar. Satah condong juga merupakan satu contoh mesin ringkas. Ia terdiri daripada satu permukaan condong yang menghubungkan dua permukaan yang berlainan pada aras yang berbeza. Penggunaan utama satah condong adalah untuk mengurangkan daya yang diperlukan untuk mengatasi kesan graviti semasa mengalihkan objek yang berat ke permukaan yang lebih tinggi. Satu lagi contoh mesin ringkas adalah baji. Suatu baji terdiri daripada 2 satah condong bergabung bersama untuk membentuk hujung yang tajam. Penggunaan utama baji adalah untuk memotong objek atau memisahkan objek kepada 2. Michael membantu kawannya membaiki kereta di garaj. Di garaj ini, kita dapat melihat pelbagai contoh mesin ringkas yang merupakan alat atau peranti yang membolehkan kita melaksanakan tugas dengan lebih mudah. Satu contoh mesin ringkas yang kita lihat dalam garaj adalah skru yang digunakan untuk memastikan penapis udara baharu dipasang dengan betul. Skru ialah satah condong yang mengelilingi suatu paksi. Fungsi utamanya adalah untuk memegang 2 objek bersama atau untuk menetapkan kedudukan sesuatu objek. Satu lagi mesin ringkas adalah steering dalam kereta yang merupakan satu contoh roda dan gandar. Roda dan gandar terdiri daripada roda besar dan rod yang dipanggil gandar. Roda dan gandar disambungkan bersama-sama supaya gandar boleh diputar dengan mudah dengan memutar roda. Gia yang kita boleh lihat pada basikal adalah satu lagi contoh mesin ringkas. Gia adalah roda berputar dengan gigi sekitar pinggirnya. Apabila 2 gia berada dalam hubungan, putaran satu gia akan bertukar satu lagi ke arah yang bertentangan. Tambahan pula, jika salah satu gia adalah lebih kecil daripada yang lain, yang lebih kecil akan berputar lebih cepat daripada yang lebih besar. Akhir sekali, takal. Takal adalah roda beralur yang berputar sekitar gandar. Tali berputar mengikut alurnya dan boleh ditarik pada satu hujung untuk mengangkat objek di hujung yang lain. Fungsi utama takal adalah untuk mengangkat objek berat dengan lebih mudah. Jeff dan Sarah sedang menjalankan projek mereka. Jeff bertanya, apakah cara yang terbaik untuk memotong bentuk bagi beg sandang kita? Sarah menjelaskan, sepasang gunting tajam dapat melaksanakan tugas itu. Adakah awak tahu bahawa gunting ini adalah mesin kompleks? Sarah berkata, sepasang gunting mempunyai 2 bilah yang tajam yang berfungsi sebagai baji. Apabila kain dipotong, gunting juga bertindak sebagai tuas. Sebuah mesin kompleks terdiri daripada 2 atau lebih mesin ringkas. Mari kita cari lain-lain mesin kompleks di dalam bengkel.
Gerudi tangan juga merupakan mesin kompleks. Gerudi tangan mempunyai dua mesin ringkas. Satu adalah gia yang digunakan untuk memutarkan batang mata gerudi. Satu lagi adalah mata gerudi dengan tepi yang tajam. Mata gerudi bertindak sebagai baji untuk menebuk ke dalam kayu. Sebuah jam mempunyai roda dan gandar serta pelbagai jenis gia untuk menggerakkan jarum saat, minit dan jam pada kelajuan yang berbeza. Sebuah penebuk kertas juga mempunyai dua mesin ringkas. Penebuk kertas berfungsi sebagai tuas dan mempunyai baji untuk menebuk kertas. Sebuah pengasah pensel mempunyai mata pisau yang bertindak sebagai baji. Apabila pemegang pada pengasah diengkol, mata pisau berpusing untuk mengasah pensel. Sebuah basikal bukit merupakan mesin kompleks. Basikal bukit membolehkan penunggang merentasi pelbagai jenis rupa bumi. Apakah jenis-jenis mesin ringkas utama yang terdapat pada sebuah basikal bukit? Kedua-dua roda basikal berputar pada gandar. Pada handle, tuas menekan pada brek pada bahagian luar roda. Ini memperlahankan basikal bukit. Satu set gia pada roda belakang dan satu set lagi pada roda engkol berfungsi bersama melalui seutas rantai. Ketika menaiki cerun, gia-gia tersebut sama ada menukar kelajuan atau meningkatkan kuasa basikal. Michael dan Jeff sedang berjalan ke sekolah. Tiba-tiba, Jeff terlihat jam tangannya dan menyedari bahawa mereka sudah lewat ke sekolah. Mereka membuat keputusan untuk berlari ke penghentian bas yang terdekat dan menaiki bas ke sekolah. Nasib baik, mereka sempat menahan bas. Mesin seperti bas menjadikan kehidupan kita lebih mudah. Dalam kes ini, ia membolehkan Michael dan Jeff tiba ke sekolah dengan lebih cepat berbanding berlari. Selepas beberapa minit, bas itu tiba-tiba menjadi perlahan dan berhenti di pertengahan jalan. Nampaknya, bas telah rosak dan tidak akan ke mana-mana. Kasihan Michael dan Jeff, mereka mungkin akan terlewat ke sekolah. Walaupun mesin boleh meningkatkan kualiti hidup kita, adalah penting untuk memastikan bahawa mesin yang kita cipta adalah lestari, yang bermaksud dipercayai dan tahan lama. Tetapi, apakah yang membuatkan sesuatu mesin itu lestari? Sebuah mesin yang lestari tidak mudah rosak, menyediakan manfaat ekonomi, membuatkan kerja lebih mudah, selamat untuk digunakan dan tidak menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar. Penciptaan mesin adalah penting dalam pelbagai bidang, termasuk pertanian, industri, pengangkutan dan kehidupan seharian. Dalam bidang pertanian, membajak ladang dan menuai tanaman dilakukan secara manual pada masa dahulu. Hari ini, penciptaan mesin membolehkan petani melaksanakan tugas ini dengan lebih cepat dan mudah. Dalam pengangkutan, haiwan digunakan untuk membantu kita mengangkut barang dan bergerak pada masa dahulu. Hari ini, kenderaan pengangkutan moden membuatkan pengangkutan barang dan perjalanan lebih selamat dan lebih cekap. Mesin juga penting dalam pelbagai industri seperti penggerudian minyak, perlombongan, perhutanan dan pembuatan kerana mesin membuatkan kerja lebih cekap dan juga meningkatkan pengeluaran serta kualiti barangan. Akhir sekali, mesin membuatkan kehidupan seharian kita lebih selesa dan meningkatkan kualiti hidup kita. Sebagai contoh, dengan menggunakan pembesar vacuum dan bukannya menyapu dengan penyapu dan menggunakan kipas elektrik dan bukannya mengipas dengan tangan.